Ni tak boleh dipahami kecuali orang mukmin. Orang mukmin macam kita kan. Kenapa kita bersedekah? Kerana kita yakin di sebalik sedekah akan dapat lagi rezeki yang banyak. Ni orang mukmin je. Kalau orang yang zahir, orang yang nampak zahir ni kan, dia kata kalau bersedekah, maknanya kita membuang rezeki kita. Bahagian kita ni kita bagi pada orang. Tapi orang mukmin dia tak. Dia nampak apa dia? Bila kamu bersedekah, lepas pada ni datang yang lain. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, kita berhenti pada ayat yang ke-49 daripada surah An-Nur yang kita belajar sebelum daripada masuk hari raya, sebelum daripada ini. Kita sambung pada ayat yang ke-49 insya-Allah. Cuma kita baca pada ayat yang ke-48 dahulu untuk kita nak selaraskan ayat yang kita baca. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى
التقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله, dan jika sekiranya kamu mengajak mereka orang yang munafik itu kepada Allah dan juga Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan mereka itu, idza fariqum minhum mu'ridun,
ada di kalangan sebahagian mereka itu akan berpaling ataupun enggan. Para hadirin sekalian, ayat yang kita baca ni merupakan ayat sambungan yang Allah nak cerita tentang mengenai bagaimana perangai-perangai manusia atas muka bumi ini. Manusia ni kalau kita bahagikan atas muka bumi ni, anda sebut banyak kali pada jemaah sekalian, ada 3 kelompok je manusia. Satu kelompok yang beriman, satu kelompok yang kafir, satu lagi kelompok yang munafik dia panggil. Walaupun kita ni banyak puak macam mana sekalipun kan, kita ni ada di kalangan kita ni Melayu, India, Cina dan sebagainya, di sisi Allah, Allah tak pandang yang ni. Tapi yang Allah pandang 3 kelompok ni je yang Allah perhati betul-betul. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. 3 ni je akan terjadi. Kita pergilah ke mana-mana pun akan ada 3 kelompok ni. Kelompok orang kafir ni jelas-jelas kekafiran dia. Manakala orang mukmin pun jelas-jelas kemukminan dia, keyakinan dia kepada Allah. Yang jadi masalah di kalangan kita ni orang munafik dipanggil. Orang yang talam 2 muka. Yang sekejap bersama dengan kita, sekejap bersama dengan kafir. Yang ni jadi masalah dalam hidup. Dalam hidup kita ni kalau ada orang yang dengan kita pun buat baik, kemudian dengan orang yang musuh kita pun dia buat baik juga. Jadi kita ni akan payah lah. Kerana dalam hidup kita ni patutnya 2 je, yang baik dengan yang jahat. Tapi tak, Allah jadikan atas muka bumi ni ada lagi kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ni dipanggil kelompok munafik. Yang ni walaupun dia munafik, dia jangan ingat dia ni selamat daripada neraka Allah, tak. Kalau siapa yang berada di kelompok munafik, maknanya orang yang dia boleh jadi selamat di dunia tapi dia tak selamat di akhirat. Jangan pula kita kata saya syurga pun tak nak masuk, neraka pun tak nak masuk. Tak boleh demikian. Maknanya dalam hidup kita ni sama ada kita memilih syurga ataupun kita dihumban ke dalam neraka. 2 tu je pilihan dalam hidup. Orang kafir, walaupun dia orang yang disebut dengan kafir jelas-jelas dalam keadaan neraka, dalam neraka. Manakala munafik ni, sebenarnya mereka orang munafik ni ke mana? Allah dah bagi tahu dah. Orang munafik ni sudah dia dalam neraka juga. Jangan pula kita kata saya tak apa, saya syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Tak ada. Bila sebut dia ni orang munafik, dia akan masuk dalam kelompok sama ada dia di kalangan ahli syurga, dia masuk di kalangan ahli neraka, dan dia tak akan selamat untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin dia panggil demikian. Sebab tu kita ni dalam hidup kita ni bila bertembung 3 kelompok ni, pilih orang mukmin. Jangan pilih orang munafik. Jangan pilih jadi orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Memilih menjadi mukmin ni satu pilihan yang sukar. Sukar untuk jadi orang mukmin. Kerana apa dia? Kerana tak nampak nilaian ganjaran di dunia. Sebab Allah jadikan pula, nak sebutnya, dunia ni bukan tempat orang mukmin. Dunia ni penjaga bagi orang mukmin. Manakala menjadi syurga bagi orang kafir. Lalu orang ni bila dia duduk di antara begini, kadang-kadang jadi keliru. Dia nampak bahawa tengok orang kafir jauh lebih berjaya daripada kita. Dia sebut demikian. Dibandingkan dengan jadi orang Islam. Jadi orang Islam, jadi orang mukmin ni tak berjaya pun. Cuba tengok orang kafir kan, rumah besar-besar je, kereta mewah-mewah je, hidup dia nampak bebas je, nak buat apa saja, makan bebas je. Kita orang Islam ni pula terpenjaga jam hidup. Orang yang meracuni kita pula geng-geng munafik ni dipanggil. Kumpulan munafik ni pula yang racun pula orang mukmin. Tengok kamu. Kalau kamu nak berjaya sebenarnya bukan berjaya orang mukmin, jaya orang kafir tu disebut. Dia jadi orang yang menyucuk-nyucuk orang mukmin. Yang menyebabkan kita ni jadi keliru. Mana satu kita nak pergi ni? Mana satu ni? Yang ni perlu pada adanya agama. Kalau ada agama, dia datang dengan orang mukmin. Kalau tak ada agama, dia pergi orang kafir. Yang menyebabkan ada orang Islam kita ni sebut orang kafir yang yang amanah itu jauh lebih baik daripada orang Islam yang khianat, dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Padahal bila sebut Islam, dia tak khianat lah. Dia secara automatik sebut orang Islam, dia tak boleh jadi khianat. Kalau khianat juga, mesti orang munafik. Sebenarnya, dia nak selamatkan diri dia akan tuduh orang Islam. Dia akan nampakkan kebaikan orang kafir.
Bila dia nampak kebaikan orang kafir, akhirnya dengan dia ni pun dia akan rasa selamat. Ini perangai kehidupan atas dunia. Yang menyebabkan hidup kita ni jadi keliru memanjang. Kita ni kan berlaku banyak isu dah dalam masyarakat kita ni. Jadi kita keliru ni. Yang terakhir ni keliru pula. Jantan dengan jantan ni kan. Keluar video yang terbaru ni pula tuduh seorang menteri terlibat dengan jantan dipanggil. Dia ada istilah dia lah, anda tak nak sebut istilah yang digunakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi istilah tu pun buruk juga bunyinya. Buruknya bunyi tersebut, istilah yang digunakan jantan dengan jantan ini. Istilah yang disebut dengan liwat ini sendiri. Tapi kita ni yang melihat suasana yang berlaku ni, jadi kita jadi keliru. Mana satu betul ni? Mana satu yang tak betul ni? Punca apa dia? Punca kita tidak ada agama. Orang yang ada agama dia kata apa dia? Benda ni jahat, dia panggil. Benda ni terang-terang jahat. Kenapa terang-terang jahat? Jantan tu pergi mengaku dia buat dengan menteri ni, dia sebut. Maknanya apa dia? Tak kira lah menteri ni buat ke tak buat. Yang pentingnya benda ni yang mengaku tu tak malu-malu. Yang sebut aku buat benda yang demikian. Yang buat benda yang dia buat yang jahat ni, yang buat jahat ni sendiri digambarkan apa dia? Benda ni yang dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir bersorak-sorai. Bagus. Orang Islam berkelahi. Orang Islam berkelahi. Bila orang Islam berkelahi, kami akan berjaya di atas kejayaan orang Islam itu. Ni ayat yang kita belajar ni. Ayat yang kita belajar ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idza du'u ila Allahi wa rasulih. Bila kamu ajak mereka ni, orang-orang munafik ni kepada Allah dan juga Rasul, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan mereka. Hukum apa dia? Hukum ni banyak lah dalam hidup ni. Allah ajar hukum. Sekarang ni hukum apa dia? Hukum yang disebut dengan liwat ni boleh tak boleh? Jantan dengan jantan ni dalam Islam. Terang-terang haram hukum dia. Terang-terang haram hukum dia. Patutnya dua-dua orang ni, patutnya orang yang dituduh, yang menuduh, yang mengaku, yang tak mengaku ni, pegang dulu. Lepas tu cek dulu, betul sahih tak sahih, dia panggil demikian. Tapi nak sebutnya, suasana kita ni, yang menyebabkan kita jika kata hukum dengan hukum Islam ni, yang menuduh kena bawa bukti. Manakala yang kena tuduh kena mempertahankan. Al-bayyinatu ala man idda'i wal yamin ala man ankara. Yang kena tuduh ni bersumpah, saya tak buat benda yang dituduh itu sendiri. Itu cara dalam Islam. Tapi oleh kerana tak ada hukum Islam, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idza fariqum minhum mu'ridun. Ada di kalangan sebahagian mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berpaling, tak nak. Dengan hukum-hukum Islam ni tak nak. Kita dah sebut lama dah kan. Di Malaysia kita ni orang Islam tapi tak berhukum dengan hukum Islam. Patutnya kita ni orang Islam ikut syariat Islam lah. Masalah apa yang kita tak nak sangat dengan syariat Islam? Yang berpaling sangat ni, kita ni tak pasal-pasal. Bumi kita ni bumi Malaysia, orang Islam. Orang Islam, bumi ni milik orang Islam di Malaysia kita ni. Yang kita pergi ambil lokrek tu kenapa? Undang-undang selain daripada Islam. Ambil peraturan Barat, bila dia nak tinggalkan negara kita, dia sebut apa dia? Dia kata, kami boleh merdekakan negara kami. Dengan syarat, kamu kena ikut peraturan kami. Lalu kita ikut peraturan dia. Padahal, kita ni, sepatutnya kita ni kena ikut siapa? Kena ikut Al-Quran, ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita tak nak ikut Al-Quran? Kenapa kita tak nak ikut hadis Rasulullah? Inilah. Kerana sebahagian di kalangan kita jadi munafik. Orang kita ni, bila di kalangan kita ni, dia kata, tak naklah ikut Islam. Kalau ikut Islam, tangan kena potong. Kalau ikut Islam, kaki kena potong. Kalau ikut Islam, habis kena potong. Akhirnya tak ada apa-apa, kita tak boleh. Ini cara mereka memikir demikian. Yang potong tu yang jahat, kita sebut. Kalau kamu tak jahat, nak potong apa pada kamu? Yang dipotong tangan. Kenapa? Kerana dia mencuri. Itu pun kena sabit dia mencuri. Kalau dia tak sabit dia mencuri, tak kena potong pun. Ini nak sebutnya demikian. Tapi oleh kerana pemikiran ini dimomokkan dan digambarkan, bila ikut syariat Islam, nanti kita akan jadi mundur. Kalau kita ikut syariat Islam, ikut undang-undang Islam, nanti kita akan jadi tak berjaya
nak mengatasi bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi mundur juga di saat mana kita je dalam keadaan mengikut peraturan selain daripada Islam itu sendiri. Sampai hari ni kan kita tengok isu dadah. Semalam Syabu didapat lebih kurang 1.2 juta ditangkap. Kemudian dadah ni sampai 200 kilo, 300 kilo. Berkontena-kontena masuk negara kita. Undang-undang tak ketat ke? Undang-undang kat Malaysia, undang-undang di antara negara yang paling ketat undang-undang dadah di Malaysia. Tapi di Malaysia ni menjadi pusat transit pada dadah ni sendiri. Kenapa jadi demikian? Masuk daripada Thailand, masuk daripada Myanmar, masuk daripada negara-negara ni, masuk melalui Malaysia je. Malaysia ni tempat transit, nak sebarkan tempat lain pula. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana kita tidak ikut undang-undang Islam. Selagi mana kita tak ikut undang-undang Islam, selagi itulah kita tidak akan berjaya. Ini Allah cerita. Bila kamu ikut yang dinamakan dengan peraturan selain daripada Islam, kamu hidup dalam keadaan kamu ni hidup kamu berselerakan sepanjang masa. Punca apa? Punca kamu tidak berhukum dengan hukum Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada di kalangan mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'ridun, berpaling terus. Siapa yang berpaling ni? Kita tanya, siapa yang paling? Kebanyakan di kalangan kita lah yang menjadikan mereka pemimpin itu. Siapa yang kita lantik dia jadi pemimpin, mereka ada kuasa. Mereka ada kuasa, mereka ada suara. Bila mereka ada suara, mereka menentukan undang-undang. Mereka nak tentukan undang-undang macam ni, macam mana. Nak buat macam ni, macam mana. Peraturan tu mereka buat. Bila kita lantik mereka jadi pemimpin, maka di waktu itulah mereka akan guna kuasa pemimpin untuk menyusun kehidupan manusia ini sendiri. Betul tak betul kalau ada orang kata, saya tak nak terlibat dengan politik Ustaz. Ada orang kita kata sebut demikian. Saya tak nak terlibat dengan politik. Kalau kamu tak terlibat dengan politik, orang politikkan kamu. Orang akan gunakan kuasa politik untuk menjatuhkan diri kamu. Tak berjaya juga kita. Dalam hidup kita ni, nak tak nak, Islam ni dia kena gabung sekali dengan politik. Bila kita ada politik, ada kuasa. Bila kita ada kuasa, maka di waktu itulah kita boleh guna Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Itu punca dipanggil. Ada orang tanyakan, kenapa Ustaz kadang-kadang Ustaz sebut juga politik. Ustaz ni kalau cerita bab mati je bagus dia sebut. Ustaz ni kalau cerita bab politik, saya tak boleh terima terus dia sebut. Tak, kita sebut Islam ni terlibat sama dengan politik. Untuk kita nak mati ni, kita kena ada politik. Kalau kita tak ada politik, kita masuk dalam kubur tak sama kita. Nasionalis tak boleh tolong kita. Sekularis tak boleh tolong kita. Islam yang ada atas dunia ni, semua tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita apa dia? Islam je. Nak ikut Islam ni macam mana? Kita nak ikut Islam ni. Nak tak nak kena ada politik. Kalau tak ada politik, dia tak terlibat. Yang menyebabkan kita ni tak sama dalam kubur nanti. Nak sama tak sama kita ni dengan yang disebut dengan hukum Allah di atas muka bumi ni. Nak laksanakan hukum Allah macam mana? Kalau kita tidak ada kuasa, kena ada kuasa dulu. Nak dapat kuasa macam mana? Kena ada politik. Bila kamu terlibat dengan politik, baru kamu dapat kuasa. Bila kamu ada kuasa, barulah kamu boleh laksanakan undang-undang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sayangnya orang Islam kita ni, bila dia ada kuasa, dia tak nak terima Allah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, idza fariqum minhum mu'ridun. Ada sebahagian di kalangan mereka berpaling daripada yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian tu kita ni dah berapa lama dah paling tak nak. Alim ulama ajar di Malaysia kita ni nak suruh selesai masalah dengan apa dia? Balik pada Al-Quran, balik pada hadis. Selesailah masalah kita. Sekarang kita tak boleh nak selesai masalah. Masalah ni anak zina semakin ramai. Judi arak berleluasa. Hidup ni bebas nak berjudi, nak minum arak. Tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Ada undang-undang, tapi undang-undang tak berjaya nak menyekat. Punca apa dia? Tidak ada cegahan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cegahan datang daripada mana? Mesti undang-undang Allah. Bila undang-undang Allah, baru dah datang pencegahan. Macam dalam diri kita ni kan, kita makan-makan ni, rasa sedap, masin, manis ni, datang daripada mana? Allah yang bagi. Kalau kita makan ni, kita tak rasa masin, tak rasa manis, boleh kita nak beli kat kedai masin? Boleh kita sebut, Man, ni Umi dah lama dah tak rasa masin, tolong beli masin sekilo.
tolong beli pedas setengah kilo, beli, nak suruh rasa. Rasa-rasa kita ni, dalam hidup kita ni, siapa yang bagi? Allah yang bagi. Suatu hari Allah tarik rasa ni, tak rasa lagi. Makan tak rasa, mani tak rasa, tak rasa-rasa dah. Semua dalam hidup kita. Waktu tu siapa yang boleh pulangkan balik? Waktu tu siapa yang boleh pulangkan balik? Sama juga dalam peraturan kita ni. Dalam peraturan kita ni, dia ada pencegahan. Pencegahan tu siapa yang boleh bagi? Allah yang bagi. Allah yang bagi. Hidup kita ni kita ada kuasa je. Kita boleh buat unit pencegahan penyeludupan. Unit pencegahan, boleh kita buat unit-unit. Yang boleh cegah sungguh siapa dia? Nakalan minallah. Cegahan tu datang daripada Allah. Datang daripada Allah ni daripada mana? Hukum, mesti hukum Islam. Kalau hukum tu tidak hukum Islam, tak datanglah. Peraturan itu tak datang, dia panggil demikian. Macam anda biasa buat contoh kan, para hadirin sekalian, kenapa kita orang lelaki ni kalau sentuh dengan orang perempuan terangsang? Terangsang terus. Rak terangsang dia panggil. Terangsang ni kenapa terangsang? Ada yang jawab, terangsang ni sebabnya orang perempuan ni lembut, ustaz. Orang perempuan ni lembut yang menyebabkan terangsang. Kita kata kalau orang perempuan kerana lembut menyebabkan terangsang, kita pegang benda yang lembut yang lain, kenapa tak terangsang? Kalau lembut tu terangsang, dia panggil terangsang ni, kita cerita mengenai terangsang ni disebut. Kenapa? Kalau kita sentuh yang lain yang lembut juga, tapi kenapa tak terangsang? Pegang bantal lembut juga, kenapa tak terangsang? Pegang apa dia? Pegang roti canai lembut juga, tapi kenapa tak terangsang? Ada orang kita pegang roti canai terangsang terus. Nak sebutnya demikian. Kita pegang terangsang ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Ada benda yang Allah bagi pada manusia dan ada benda yang Allah tarik. Allah nak bagi cegahan dalam hidup kita ni daripada berlakunya orang tak ada perasaan nak curi barang orang, tak ada perasaan nak rogol orang, tak ada perasaan. Perasaan ni siapa yang bagi dalam tu badan? Allah. Allah je yang boleh bagi. Kerajaan dunia ni tak boleh bagi. Kerajaan atas dunia ni tak boleh nak bagi. Dia panggil perasaan ini. Yang boleh bagi perasaan ni ialah Allah. Oleh kerana Allah yang bagi, maka macam mana kita nak suruh Allah bagi pada kita ni? Rasa cegah dalam jiwa ni. Dengan syarat kamu ikut Al-Quran. Kamu ikut hadis Rasulullah. Bila kamu ikut Al-Quran, kamu ikut hadis Rasulullah, maka Allah bagilah pada diri kamu masyarakat itu. Allah dah sebut dah. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa pada Allah, kami buka ke atas mereka itu segala pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi ini sendiri. Allah buka semua. Rezeki Allah bagi pada kita. Yang kita disusah dapat rezeki ni pun siapa? Lawan Allah lah. Bila kita lawan Allah, Allah tak bagi dah. Tarik. Walakin kazzabu. Tapi sayang kamu dusta. Kamu lawan Allah. Fa'akhaznahum bima kanu yakzibun. Kami rentak segala nikmat-nikmat yang ada. Anak-anak tak rasa respect lagi dengan mak ayah. Sekarang anak-anak cakap dengan mak ayah, ayu yang dipanggil. Nak sebutnya gambaran, anak-anak pun kasar-kasar dah dengan mak ayah sekarang. Nak sebutnya kenapa jadi demikian? Kerana tak ada lagi Al-Quran dalam hidup mereka. Tak ada lagi hukum hakam Allah dalam kekeluargaan itu. Lalu menyebabkan, bila kamu paling, menyebabkan waktu tersebut, Allah mula tarik. Segala apa yang patut diberi pada diri kamu ini sendiri. Ni tak boleh dipahami kecuali orang mukmin. Orang mukmin macam kita kan. Kenapa kita bersedekah? Kerana kita yakin di sebalik sedekah akan dapat lagi rezeki yang banyak. Ni orang mukmin je. Kalau orang yang zahir, orang yang nampak zahir ni kan, dia kata kalau sedekah maknanya kita membuang rezeki kita. Bahagian kita ni kita bagi pada orang. Tapi orang mukmin dia tak. Dia nampak apa dia? Bila kamu bersedekah, lepas pada ni datang yang lain. Datang yang lain ni, nak suruh datang yang lain ni, yang semakin banyak ni, tak dapat kecuali mesti orang nampak akhirat Allah. Bila orang nampak akhirat Allah, dia yakin. Lepas pada aku ikut syariat Allah ni, akan datang lagi nikmat-nikmat yang lain dalam hidup ini. Tapi orang yang munafik, orang munafik tak. Dia kata, kalau kamu sedekah, kamu bagi je duit sedekah tu, kamu habis. Itu cara demikian. Sama juga dengan kita. Kita ni, satu kita sebut, kita kena ikut syariat Allah. Kalau kita ikut syariat Allah,
Bumi ni akan aman. Percayalah. Dunia ni akan tenang. Tingkat-tingkat rumah ni boleh dibuka kembali. Ni nak rumah kita ni tingkat banyak, tutup je semua rumah. Cuba tengok sekarang kan. Mana berani? Kalau orang tak masuk, nyamuk masuk dia panggil. Tempat kita ni kan. Mana kita nak buka dah tingkat rumah? Rumah ada tingkat. Tapi tak terbuka dah sekarang. Nak sebutnya gambaran. Walaupun ada, sampai sekarang ni, kena tolak dah tingkat rumah tu kan. Kerah dah tingkat rumah ni. Bila masuk dalam rumah tu, masuk rumah, mesti tutup semua rumah kita. Kenapa kena tutup semua? Tak sama dah dengan zaman sebelum daripada ni kan. Zaman kita kecil-kecil dahulu kan, membesar dalam rumah kita ni, tingkap semua terbuka, pintu terbuka aja. Ventilation rumah tu kan, elok je, tak ada bau hapak, tak ada. Rumah ni tak ada zaman macam zaman kita sekarang. Sekarang zaman kita tak. Zaman kita ni kena tutup. Kalau tak tutup, bukan orang je masuk, dengan nyamuk-nyamuk pun masuk. Menyebabkan nak tak nak kena tutup je manjang rumah kita. Kenapa? Tak selamat dah hidup kerana tak ikut syariat. Zaman Umar Abdul Aziz ikut syariat kan, betul-betul ikut syariat. Zaman-zaman kegemilangan Islam ikut syariat, hidup ikut syariat. Hidup ni tenang. Anjing dengan kucing tu boleh hidup bersama. Boleh berjalan tenang je, tak berkelahi. Anjing dengan kucing tu elok. Bila satu hari anjing dan kucing ni berkelahi, orang tahu dah Umar Abdul Aziz dah wafat. Anak sebutnya 2 tahun lebih je hidup tenteram demikian. Zaman Dr. Mursi kan, Dr. Mursi Allah yarham asyahid. Dr. Mursi yang dibunuh dalam penjara tu kan. Dia dah bagi tahu dah dia nak kena bunuh ni. Dia bagi tahu 7 hari sebelum daripada dia kata dia rasa dah orang nak bunuh. Ni Asisi jahat tak jahat. Nak jahat. Zaman dia pegang dalam setahun lebih je. Tenteram bumi Mesir tu memang tenang sungguh. Gembira rakyat ni hidup tenang sungguh. Bila tengok dia nak selamatkan Palestin, dia ulang banyak kali. Cuba tengok ucapan-ucapan dia. Dia kata sekarang kita hanya ada Allah dalam hidup kita. Kita tak takut dengan siapa saja pun. Barat mula hantar Israel. Kemudian Emirat Arab Bersatu. Kemudian Saudi. Negara Saudi itu sendiri serang, rampas kuasa yang disebut dengan kuasa Dr. Mursi. Kuasa rakyat yang bagi itu dirampas begitu saja. Rampas. Bagi pada general tentera. General tentera jahat ni Asisi bunuh umat Islam di Raba'ah tersebut. Bunuh dengan umat Islam bangkitkan, tahan. Jangan dirampas kerajaan ini. Jangan bunuh mati berselerak begitu je rakyat-rakyat. Gugur syahid rakyat ini sendiri di Raba'ah tersebut. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Zaman Dr. Mursi pegang tu setahun lebih tu tenang je. Hak sekarang ni tenang. Tak tenang langsung. Walaupun Arab Saudi bagi 1 bilion ke 2 bilion dolar Amerika pada negara Mesir. Kemudian bagi lagi Emirat Arab satu bagi lagi. Israel bagi lagi duit. Amerika bagi duit pada Mesir. Berjaya ke Mesir sekarang? Tak berjaya langsung. Hancur, musnah. Ekonomi mereka musnah semusnah-musnahnya. Sekarang kita pergi ke Mesir tu, sian rakyat-rakyat menganggur banyak. Anak-anak kita yang belajar dekat Mesir ni sekarang ni, bimbang rumah mereka dimasuk perompak. Curi handphone ni. Curi handphone. Zaman anak belajar dahulu, tak ada nak masuknya. Semua respect ni, orang-orang asing, semua respect. Sekarang jadi orang asing di bumi Mesir menjadi bahaya kerana orang asing ni ada duit. Ada duit. Nak sebutnya, anak sedih pergi ke Mesir ni, zaman Asisi ni 2-3 kali pergi ke Mesir, zaman Asisi. Nak keluar daripada Mesir tu, pengawal yang bahagian custom tu, kenyit mata. Kenyit mata tu. Dalam beg dia sebut. Tunjuk dalam beg. Kita tanya, ada apa? Beg. Dia kata, kamu nak bayar ke? Kamu nak keluarkan barang dalam beg dia sebut. Dia sebut demikian. Kita pun kata, kamu nak ambil lah. Dia kata, ada apa dalam beg? Dia kata, aku yakin dalam beg kamu ada duit. Dia sebut. Dalam beg kamu ada duit. Dia kata, buka dia sebut. Buka. Kita membuka. Memang ada lah duit. Duit yang kita bawa untuk belajar dan sebagainya. Dia kata, kamu nak masuk penjara ke? Ataupun kamu nak suruh apa dia? Kamu nak bagi pada aku. Buat pilihan. Nak sebutnya, bagaimana jahatnya masyarakat. Saat tersebut. Jahat. Sekarang takut. Kalau kita pergi ke Mesir sekarang, tak sama dengan kita pergi zaman sebelum daripada ini. Zaman Dr. Mursi. Ni nak sebutnya Islam memerintah.
Bila bagi Islam merintah, insya-Allah dia akan naik terus. Naik terus. Di bumi Malaysia kita ni, kita tak pernah bagi lagi peluang pada Islam memerintah. Cuba bagi peluang pada Islam memerintah. Bila Islam memerintah, bumi kita ni akan tenang dan aman. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan ini, insya-Allah. Allah jadikan peluang pada kita demikian. Wa in yakul lahumul haqq, kalaulah sekiranya datang pada mereka kebenaran, kalau sekiranya kebenaran itu berpihak pada sebelah mereka, ya'tu ilaihi muz'inin, mereka akan datang kepada kamu dalam keadaan penuh, dalam keadaan penuh tunduk dan patuh pada kamu, wahai Rasul. Ini orang munafik dia panggil demikian. Orang munafik ni, kalaulah keuntungan itu berpihak pada dia, ya'tu ilaihi muz'inin, dia akan datang pada kamu dalam keadaan penuh ketundukan dan ketawadukan pada diri kamu ini. Afi qulubihim marad. Allah sebut, apakah dalam hati mereka itu penuh dengan penyakit? Allah sebut terus, afi qulubihim marad. Dalam hati-hati mereka ini penuh dengan penyakit ke? Amir tabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim. Ataupun dalam hati mereka itu penuh penyakit, dalam apakah ketidakdatangan mereka itu kerana dalam hati mereka itu ada penyakit, ataupun kerana mereka ragu-ragu, ataupun mereka takut-takut kalau Allah dan juga Rasul itu berlaku zalim kepada mereka itu. Dalam hati orang munafik ni ada 3 benda. Allah cerita terus. Yang pertama ada penyakit. Yang kedua adanya keraguan dalam hati orang munafik. Kemudian yang ketiga, am yahifallahu alaihim wa rasuluh, ataupun mereka jangka Allah akan buat zalim pada mereka dan juga Rasul itu. Bila dengan Islam, rugilah kami, tak boleh tak makan rasuah. Bila dengan Islam, rugilah kami tak boleh curi barang orang. Bila dengan Islam, kami akan jadi rugi dalam hidup mereka. Mereka akan rasa demikian. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka itulah di kalangan orang-orang yang zalim. Buat zalim pada diri sendiri. Ini di kalangan orang yang zalim. Yang zalim sebenarnya bila kamu jadi memilih hidup menjadi munafik. Bila kamu memilih hidup menjadi munafik, kamu tak yakin dengan Islam. Hidup kamu tak yakin dengan keimanan pada Allah. Inilah di antara tanda yang kerugian yang besar dalam kehidupan kamu. Bila kamu hidup dalam keadaan yang kamu ni ragu-ragu terhadap Islam. Islam ni jangan ragu-ragu dalam hidup kita ni. Jangan kita teragak-agak. Orang Islam kita ni pelik. Jadi ragu-ragu. Dia kata, kalau kita ikut Islam, nanti kan kita akan jadi mundur. Kalau kita ikut dengan cara Islam, kita tak untung. Dia sebut. Akhirnya, dia pergi kepada pusat gadaian. Gadaian bukan Islam. Dia rela pergi letak. Kalau letak di pusat gadai Islam, ar-rahnu rugi dia sebut. Kalau pergi tempat gadaian bukan Islam, dia ambil banyak lagi. Untung lagi kita. Dia sebut demikian. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu kan orang kita. Banyak mana barang-barang kemah kita ni, orang Islam kita ni, habis pada orang bukan Islam. Rosak begitu je. Harta orang Islam ini, di sudut barang kemah tu tengok pajak gadai. Pajak gadai sebelum daripada ni kan. Pajak gadai yang disebut dengan Ahcong, Ahmeng, macam-macam gaya. Nama kan. Pajak gadai bukan Islam. Orang kita pergi pajak barang tersebut. Bila pajak je, sampai masa nak bayar balik tak boleh. Nak tebus balik tak boleh. Kenapa? Dia naik bunga. Bunga tu naik. Kadar faedah dia tu naik. Naik. Weh, saya dahulu saya berhutang 3,000 je disebut. Saya gadai barang 3,000. Ni kenapa kena bayar 4,500? Dia kata sebab lu lambat. Lu lambat. Kalau lambat lagi lepas pada ni lesak. Habis. Begitu saja. Habis. Tak boleh bayar. Tak boleh nak bayar. Walaupun ambil 3,000, kena bayar 4,500. 4,500 tahan lagi. Kena bayar. Ambil 3,000, kena bayar 6,000. Sekali ganda. Akhirnya, barang orang kita ni lesak. Begitu saja. Habis. Suatu datang pajak gadai Islam. Pajak gadai Islam. Bila tahun 95, 96, ada pusat gadaian Islam. Bermula pusat gadaian Islam. Berkembang yang ni, orang kita ni, ramai yang nampak kebaikan pusat gadaian Islam. Barang tak lesak. Macam mana cara?
mula lupus sedikit demi sedikit pusat gadai yang bukan Islam ini sendiri. Tu pun masih lagi orang kita teragak-agak. Oh, bila pergi pusat gadai Islam, harga barang 3,000. Dia sebut 3,000. Lalu pergi tempat pusat gadai yang bukan Islam, dia kata harga barang kami ambil 4,500. Mula ragu terus kita. 4,500 dengan 3,000. Mana nak? Dia pun kata 4,500 lah. Kerana yang ni banyak lagi. Yang ni sikit. Akhirnya rela pergi pusat gadai bukan Islam. Bila pergi sana nak bayar balik, tengok 9,000. 9,000. Yang ni 3,000. Tapi masa nak bayar balik 3,000 juga kena bayar. Kena bayar 3,000 juga. Orang kita, dia kena bayar 9,000, termenung dia, termenung. Kenapa? Ragu-ragu dia terhadap Islam tadi. Jahatnya di kalangan kita. Jangan kita tu dalam bab ekonomi, dalam bab pendidikan, dalam bab politik, dalam bab kebudayaan, orang kita ragu-ragu. Kita ni kan ragu-ragu kan. Bila sambut hari raya, orang kita bukan nak takbir, dia nak nyanyi lagu balik kampung. Yang bila raya, patutnya sibuklah bertakbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi takbir tu pun tak nak. Malam raya tu pasang lagu raya. Minta mak kuih sepotong. Dia lagu tersebut. Mula meleleh air mata dia. Orang tanya kenapa meleleh air mata? Anak tak balik dia sebut. Anak tak balik, kenangan raya dahulu. Yang menyebabkan akhirnya kita bukan yakin dengan Islam, kita pergi yakin selain daripada Islam. Tu yang menyebabkan rosak di kalangan kita. Itu contoh yang mudah lah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tak yakinnya dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik lah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Mereka ragu, mereka jangka Allah buat zalim pada mereka. Bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka itulah orang yang zalim. Bila kamu tolak Al-Quran, kamu tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan dalam hidup, itu tanda kamu sedang buat zalim dalam hidup kamu. Zalimlah kita ni. Bila kita tak terima Al-Quran. Ada orang kata, "Ustaz, mana saya tak terima Al-Quran?" Saya terima Al-Quran. Ya, kamu terima Al-Quran. Jom kita laksanakan Al-Quran. Oh, yang jom ni payah Ustaz. Yang nak laksana ni payah. Ni sahabat-sahabat kita kan. Sebelum daripada ni, mereka sebut, jom kita yakin dengan Islam. Allah bagi mereka kuasa. Ada di kalangan kita ni, sebelum daripada ni, mereka kata, kita kena dengan Islam. Kemudian, mereka kata, lambatlah. Kalau kita nak ikut Islam betul-betul ni, kita kena baik-baik juga dengan orang kafir. Akhirnya dia masuk, dia dapat kuasa. Sekarang bila dapat kuasa, dia mampu dia buat? Tak buat. Tak buat. Dah ada kuasa dah. Mereka boleh buat. Tak buat-buat pun. Tak boleh nak buat pun di kalangan kita. Tengok kan, raya baru-baru ni kan, orang mabuk, India mabuk tu, langgar orang jual nasi lemak. Mati orang nasi lemak tu. Geng-geng yang mabuk ni dia kata, kenapa yang menjual niaga nasi lemak tepi jalan? Kesian yang mabuk ni. Pelik, terbalik kita ni. Yang mabuk ni kena kesian. Tak kesian pada peniaga nasi lemak. Mati peniaga nasi lemak. Peniaga nasi lemak mati. Yang mabuk tu, dia langgar orang tu, siap langgar tu, dia duduk atas tembok batu tu minum arak lagi. Senyum-senyum, sokok tawa je dia. Apa undang-undang yang boleh menyelamatkan orang-orang yang lain? Yang manakala sahabat-sahabat kita yang menjadi pembesar-pembesar, penguasa-penguasa dan sebagainya, mana mereka tersebut? Kenapa mereka tak susun? Sepatutnya mereka susun masyarakat ini. Sebab tu anda tulis sikit dalam tulisan anda kata, sepatutnya orang yang kata kena ikut Al-Quran, dulu bukan main lagi. Kata nak ikut Al-Quran, nak ikut sunnah Rasulullah. Sekarang kamu jadi menteri. Kamu dah jadi penguasa dah sekarang. Kamu laksanakan perintah Allah SWT. Kenapa kamu tak laksanakan perintah Allah? Bila kamu dah ada kuasa. Kenapa? Kerana kamu takut pada orang kafir dibandingkan dengan orang Islam. Kamu tak ada kuasa sebenarnya. Kamu direntak. Jantung kamu digentak. Kuasa kamu digentak. Kamu tak ada kuasa dalam kamu nak melaksanakan perintah. Sekarang kita cabar. Yang dahulu kamu kata, kamu boleh buat, kamu ikut Al-Quran, kamu ikut hadis. Sekarang kamu buat. Sekarang.
Dah setahun lebih dah ni bagi kuasa ni kan. Dah setahun lebih dah bagi kuasa. Hang buat, nak tengok. Boleh buat? Tak boleh buat. Kenapa? Kerana kamu tak yakin dengan Allah, kamu tak yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dalam ni, saling jadi bingung kita kan. Ekonomi kita pun teruk sekarang. Semakin teruk kita. Dah masyarakat, sistem kita pun dalam keadaan kucak-kacir. Ni teragak-agak ni. Pelabur-pelabur tak datang. Ekonomi kita teruk, menjunam. Semakin teruk, menjunam sekarang. Tanya, kita tengok sampai kita pergi ke KLIA tu kan, suram. Pukul 10 malam, suram dah. Senyap dah. Nak pergi hantar anak ke Turki baru ni. Pergi, pukul 10 malam masuk tu, tutup dah. Kedai-kedai tutup dah. Kenapa? Tutup. Tak ada, ekonomi tak bergerak. Dulu pukul 12 tengah malam gerak lagi, rancak lagi. Tapi sekarang kedai-kedai dah mula tutup kedai. Kenapa? Nak berniaga dengan apa? Kos sara hidup yang semakin tinggi dalam suasana kita sekarang. Orang kita kuasa beli dah semakin hilang. Yang berniaga pun semakin teruk. Kenapa jadi demikian? Kerana nak sebutnya kita tolak Al-Quran, kita tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhati betul-betul kan. Rumah terbuka tak banyak sekarang. Sebelum daripada ni, rumah terbuka ni banyak. Kejap-kejap rumah terbuka. Tiap-tiap hari terbuka. Sekarang tertutup memanjang. Orang dah mula tunggu mana rumah terbuka nak dibuat. Ana dalam bulan Ramadan baru ni, masjid-masjid bagi tahu adana, masjid-masjid bagi tahu. Ustaz dia kata, orang datang berbuka puasa di masjid ni ramai. Ramai. Kenapa? Orang nak beli makanan berbuka puasa pun susah. Dia kata, kami sediakan biasa kami sedia 400 orang. Tahun ni jadi 800 orang. Di masjid-masjid. Meningkat sekali ganda. Kebanyakan begitu. Kenapa? Orang meniaga di bazar Ramadan, cerita di bazar Ramadan dia kata, teruk Ustaz, meniaga tahun ni. Tak sama dengan tahun-tahun sebelum daripada ni. Sampai tahap demikian. Nah, ni kesan bila kita tolak Al-Quran, tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi dalam ayat. Kemudian innama kana qaulal mu'minin. Berbeza dengan orang mukmin. Allah mula cerita. Tu orang munafik. Orang mukmin, innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, jawapan orang mukmin, idza du'u ila Allah wa rasulih. Bila kamu ajak pada Allah dan juga Rasul. Sama-sama ajak ni. Satu ajak orang munafik, satu lagi ajak orang mukmin. Bila ajak orang mukmin, idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan kamu dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mulut-mulut mereka akan sebut terus, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Orang mukmin ni, kami ikut. Tak lawan. Segala perintah Allah jangan lawan. Orang mukmin sifat dia sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan taat. Allah kata agak tu haram. Jangan kita kata agak tu halal bila ada lesen. Haram bila tak ada lesen. Tak ada. Haram ada lesen ke tak ada lesen, tetap haram. Judi itu haram. Jangan kita sebut judi jadi halal bila dilesenkan. Bila haram bila tak ada lesen, disebut demikian. Oh, tak betul macam tu. Tak betul macam tu. Agama apa yang ajar pada kita berjudi ni jadi halal? Tak ada. Semua agama kata berjudi haram. Hatta agama wada'i, agama ciptaan manusia. Agama bukan agama samawi, bukan agama langit je. Agama langit ni dipanggil agama Kristian, agama Yahudi ni agama yang dinamakan dengan agama samawi. Satu lagi agama wad'i. Agama wad'i ni agama ciptaan. Misalnya contoh Buddha ni agama ciptaan. Agama ciptaan manusia. Hindu ni agama ciptaan manusia yang dicipta. Dua-dua ni agama langit, agama bumi yang kata judi ni semua haram. Tak ada kata agama yang mengatakan judi ni halal. Tak ada. Anak sebut demikian. Tiba-tiba kita bila kita ada kuasa, kita kata saya ada kuasa kan, saya boleh bagi lesen pada yang diharamkan tadi menjadi halal. Dia jadi haram. Tetap haram dipanggil demikian.
Dia tetap jadi haram. Arak tu tak boleh kita nak kata halal kalau aku lesenkan. Tempat kita ni kan arak besar je kilang arak. Tahun ni pula kita tengok siap buat iklan tu di tabung dia tu. Sebelum daripada ni tak ada ni. Tak ada iklan arak tu kasbah tu. Dia tak tulis di tong-tong dia tu tak. Hijau begitu je dia ni dahulu. Tapi sekarang siap balut pula sekarang. Balut dengan iklan pada tabung-tabung dia ni sendiri. Malu kita orang Shah Alam kan. Kalau kita mati kita nak jawab depan Allah, ada tak kamu bantah terhadap kilang arak itu? Nak jawab apa kita dalam hidup kita? Orang mukmin dia akan jawab, saya bantah ya Allah. Saya bantah. Saya tak puas hati. Saya tak suka, saya tak redha. Bumi Selangor, bumi Shah Alam ni ada benda yang diharamkan oleh kamu ya Allah. Sebagaimana kita bantah yang disebut dengan apa dia? Yang namakan dengan pelacuran, kita tak setuju pelacuran. Jangan ada pelacuran. Kenapa kita tak bantah yang disebut dengan arak? Kenapa kita tak bantah yang disebut dengan judi? Judi, nombor ekor dan sebagainya. Yang ada ni sendiri. Punca apa? Punca kita ada iman ke tak ada iman pada diri kita. Orang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Disebut demikian, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mereka ni, kalau kamu ada dalam hidup kamu ni, dengar dan taat segala perintah Allah, kamu ni di kalangan orang-orang yang berjaya. Allahu Akbar. Nak sebutnya kesan. Anda dengar maklumat yang terbaru baru sekali. Baru dapat maklumat. Anda pergi ke Indonesia baru-baru ni. Kemudian balik semalam dapat lagi maklumat. Ustaz Abdul Samad nak ditangkap oleh kerajaan Indonesia. Anda dengar maklumat demikian. Dan Ustaz Abdul Samad sekarang tak boleh lagi kuliah. Tak boleh kuliah di masjid-masjid, tak boleh kuliah. Ustaz Abdul Samad itulah nak sebutnya puncanya dia lawan kerajaan sebelum daripada ni, Jokowi. Dia lawan. Bila diisytiharkan Jokowi menang, dia ambil arahan apa dia? Tangkap ustaz-ustaz ini sendiri. Ini sebut yang lawan kerajaan, tangkap. Tak dibenarkan kuliah di masjid, di radio, di TV, tak ada lagi. Benda yang sama je berlaku dalam sejarah. Nak sebut sampai tak demikian. Sekarang ni nak berhubung dengan Ustaz Abdul Samad pun tak boleh dah. Tak boleh. Bila tanya kat mana dia dah nak dia pergi selamatkan diri. Wallahu alam kat mana. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Ni orang yang sebut kebenaran ni, Ustaz Abdul Samad. Ni contoh yang mudah ni. Sama dengan Dr. Zakir Naik. Tak berhenti-berhenti ni kerajaan India ni. Desak. Puak-puak dia kat sini pula duk desak ni supaya halau apa ni Dr. Zakir Naik. Jahat. Ni kalangan mereka ni sini. Inilah sunnah orang yang menyebut tentang kebenaran Islam. Bila kita sebut tentang kebenaran Islam, kita akan hadapi keadaan itu. Ini keadaan yang perlu kita lalui. Dia panggil suasana yang perlu dilalui. Anda bercakap dengan Ustaz Abdul Samad tu. Waktu mana Anda dengan Ustaz Abdul Samad program di negeri Kelantan. Bila duduk anda bercakap, dia cerita perjalanan dia sudah ditahan, disekat, tak dibenarkan beberapa buah negeri, kemudian dia ditahan, dia masuk dah beberapa tempat, tiba-tiba digam dia, tak dibenarkan cakap dan sebagainya. Tu Ustaz Abdul Samad. Kemudian Dr. Zakir Naik, kita boleh tengok sejarah. Dr. Yusuf Qaradawi itu, orang yang setua itu kan, dimasuk dalam senarai CIA, mereka yang dikendaki oleh Amerika. Kalau dia berjalan ke negara mana-mana, tak kena gaya, kena tangkap dia. Nak sebutnya bagaimana Dr. Yusuf Qaradawi. Tu Dr. Yusuf Qaradawi. Tak boleh lah nak sebutnya. Bila taat pada perintah Allah, sami'na. Tapi orang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ulaika humul muflihun. Mereka ni dianggap orang yang berjaya. Yang berjaya, sebenar-benar berjaya orang ni. Siapa yang berjaya? Wa man yuti'illaha wa rasuluh. Siapa-siapa yang taat pada Allah wa rasulah, dan juga taat pada Allah dan juga Rasulnya. Wa yakhshallah wa yattaqih, dan hanya takut pada Allah dan bertakwa pada Allah. Hidup dalam keadaan yang bila kita taat pada Allah, kemudian taat pada Rasul, kemudian hanya takut pada Allah dan juga bertakwa pada Allah. 4 sifat tadi. Lawan pada tiga sifat yang ada pada orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tadi, orang munafik ni dia ada 3 kan. Afi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit.
Kemudian yang pertama, kemudian amir tabu ataupun ragu-ragu. Dua, am yahifa an yakhafuna an yahifallahu alaihim. Yang ketiga, mereka takut Allah buat zalim pada mereka. Itu orang munafik. Tapi orang mukmin dia ada 4 sifat. Orang mukmin sifat yang pertama, man yuti'illah wa rasulah. Taat pada Allah. Yang kedua, taat pada Rasul. Kemudian wa yakhshallah, hanya takut pada Allah. 3 ni dalam hidup dia. Kemudian yang keempat, wa yattaqhi, dan juga bertakwa, hidup dia penuh-penuh dia pada Allah. Ketakwaan dia hanyalah kepada Allah dalam hidup dia. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala sebut orang macam ni apa dia? Faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang diberi kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faizun. Faizun lebih berjaya daripada muflihun. Dia panggil. Maknanya secemerlang-cemerlang manusia. Ganjaran orang yang faizun ni siapa dia? Orang yang masuk dalam syurga Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Allah sebut demikian. Siapa yang berjaya dipesong daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, orang inilah orang paling berjaya. Faizun dipanggil. Faizun, orang yang berjaya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni, letak nama anak Faiz, misal contoh. Perempuan sebut nama anak Faizah, misal contoh. Ini di antara nama-nama yang menunjukkan orang yang berjaya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan nama kita tu, kadang-kadang orang tolong baca doa untuk diri kita. Mudah-mudahan dia akan jadi demikian pada diri kita. Cuma kita ni kalau letak nama, apa dia? Nama Maimunah, Faizah, Khadijah, bunyi tua je bunyi. Bunyi tua je kita ni. Orang kita kan, Allah nama, tak ada ke nama muda-muda sikit. Dia nak nama tu nampak muda, bunyi muda. Orang kita. Dia tak kira ada makna ke tak ada makna. Padahal nama tu mainkan peranan dalam hidup seorang. Wa ulaika humul faizun wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Ni kita sambung minggu akan datang nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, hari ni anda nak lancarkan satu buku yang terbaru keluar. Ni baru keluar ni, macam goreng pisang panas hari ni. Baru keluar ni, Terhumban ke Kawah Neraka Allah. Ni anda cerita tentang mengenai tulisan anda yang terbaru ni. Anda tulis tentang mengenai saat mana dihumban dalam neraka Allah. Macam mana keadaan orang yang dihumban ke dalam neraka Allah. Macam mana sifat dia dan suasana neraka Allah tu sendiri. Ni keadaan, farhan sekalian baca tajuk kitab ini, baca kitab ini, nanti farhan sekalian boleh gambarkan. Kita minta supaya Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pada galeri ilmunya, anda tanya dia kenapa terus pergi cerita tentang neraka. Sepatutnya cerita dulu titian sirat, cerita dulu tentang syurga. Dia sebut nak tarik perhatian, nak suruh kita celik mata sikit dia sebut. Takut-takut kita ni termasuk di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kitanya bincang terus tentang neraka ni, nak suruh kita nampak gambaran. Sebelum daripada ni anda pernah karang kitab Malam Pertama di Barzah. Kemudian anda karang kitab Teman di Barzah. Kemudian anda karang kitab lagi Khabar daripada Barzah. Kemudian anda karang lagi kitab Talian Hayat di Barzah. Tu semua cerita tentang Barzah. Barzah. Tapi yang ni anda cerita tentang akhirat terus. Cerita tulisan ada lagi tulisan yang anda tulis tentang syurga, tentang titian sirat dan sebagainya. Menyusul kemudianlah siri-siri akhirat tu kita cerita kemudian. Tapi yang ni kita cerita terus tentang neraka terus. Neraka ni maknanya kekal dalam neraka, na'udzubillah min dzalik itu sendiri. Macam mana kita nak suruh selamat dan sebagainya, perhatikan boleh dapatlah dalam kitab ni. Tak mahal pun kitab ni. Sama dengan kitab yang anda karang sebelum daripada ni, Ud'uni ni kumpulan doa-doa. Kumpulan doa-doa, kita kumpulkan doa-doa daripada Al-Quran, start daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Doa ni termasuklah dalam hidup kita ni, banyak doa-doa lah. Doa-doa yang perlu sangat dalam hidup kita ni, pada diri kita ni.
dalam setiap surah tu, surah Fatihah doa memohon diberi petunjuk, kemudian surah Al-Baqarah doa kitanya memohon agar dilindungi daripada kejahatan orang yang tak beriman. Kemudian doa dalam surah Al-Baqarah tu doa mohon pertolongan Allah dalam bidang yang kita ceburi dalam hidup kita. Kemudian sampai surah Al-A'raf ada doa lagi, doa mohon agar Allah memberi keampunan dan rahmat, doa supaya kita terhalang daripada musibah. Dalam surah Yusuf semua ada doa-doa ni, dan kitab ni kita cetak ni dengan keadaan yang berwarna. Yang ni lebih cantik lah dia panggil. Ni pun sama juga dalam kadar dan RM20 je kitab ni, dan kita susun cantik-cantik supaya senang untuk jemaah-jemaah hafal. Bila hafal doa ni maknanya hafal ayat-ayat Quran sama. Cara demikian. Mudah-mudahan cara demikian. Payah juga nak hafal ni. Kitanya pada diri kita tambah-tambah kita makan semut banyak sangat dulu kan. Jadi payahlah kita nak menghafal ayat-ayat yang macam ni. Walaupun sekalipun cubalah kita buat amalan insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri insya-Allah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة
القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله